Okey, pelajar, selamat sejahtera, selamat pagi saya ucapkan. Jadi, hari ini kita berjumpa lagi untuk kelas pendidikan seni visual bagi tingkatan peralihan. Okey pelajar, saya harapkan kamu dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang sentiasa menjaga diri kamu dalam keadaan COVID-19 yang semakin meningkat ni kesnya. Jadi, hari ini saya Cikgu Fitri akan teruskan kelas kamu untuk uh, tajuk yang berikutnya. Jadi minggu lepas kita dah masuk tajuk di bawah bidang seni halus. Okey. Uh, dan kamu pun dah menghasilkan beberapa contoh garisan di bawah tajuk seni lukisan, tajuk 1. Dalam grup WhatsApp, okey, dalam grup WhatsApp kita tengok ada beberapa contoh yang pelajar telah hasilkan. Antaranya kita dapat tengok contoh okey. Okey, ini antara sahabat-sahabat kamu lah yang dalam grup PSV, grup WhatsApp untuk peralihan. Ini antara beberapa contoh pelajar yang telah dapat menghasilkan karya. Saya tak dapat nak pastikan ini karya siapa sebab nama dalam bahasa Cina. Kalau boleh kamu dah send karya kamu ni, bawah tu kamu letak nama, kamu letak nama kamu. Jadi cikgu dapat tahu siapa yang hantar. Kalau kamu buat macam ni, cikgu pun tak dapat kesan sebab kamu tulis nama pun dalam bahasa Cina, cikgu tak tahu ini siapa punya karya. Macam ni tengok ada baguslah ni. Saya ucapkan terima kasih kepada pelajar yang telah menghantar latihan olahan garisan. Satu, dua. Okey, ada beberapa orang pelajar macam ni. Ini bagus. Olahan garisan melintang, menegak, garisan berlingkar, garisan putus-putus, garisan beralun, garisan tebal dan nipis. Okey. Ni ada saya dapat Ivan Tong. Ivan Tong, bagus. Siap ada warna lagi. Dia menggunakan color magic. Ada dia gunakan crayon, oil pastel. Nampak ni kita dapat tengok perbezaan garisan nipis tebal, garisan putus-putus. Bagus. Bagus. Kemudian Aurora ni siapa ni? Aurora. Okey. Garisan ini pun bagus juga nampak dia rajin menggunakan warna yang pelbagai untuk garisan lurus, garisan melengkung, garisan beralun. Bagus. Okey, kemudian Arun pun okey. Okey. Cuma kotak dia tak tersusun kotak untuk menunjukkan garisan tu agak berterabur. Tapi okeylah, bagus. Nampak itu ada 6 jenis garisan. Cuma saya kalau boleh pelajar dapat explore lebih banyak lagi garisan. Kamu boleh explore pada persekitaran kamu. Bab garisan ni tak terhad pada 6 jenis sahaja. Dia ada banyak sebenarnya. Ada banyak jenis garisan. Garisan zigzag, garisan silang pangkah, garisan kontur, banyak lagi. Kamu boleh Google dalam Google, cari contoh-contoh garisan ataupun boleh type dalam bahasa Inggeris line drawing, macam-macam dekat situ contoh-contoh garisan. Jadi hari ni pelajar, saya nak masuk ke latihan yang seterusnya, tapi masih dalam tajuk lukisan. Kita masih di bawah tajuk lukisan. Dan untuk hari ni
kita nak membuat penggabung jalinan. Kita nak gabungkan garisan, rupa dan bentuk. Garisan, rupa dan bentuk. Macam mana garisan tu boleh mewujudkan bentuk? Okey, jadi pelajar, cikgu akan tunjukkan contoh macam mana garisan boleh mewujudkan bentuk. Okey. Okey pelajar, kamu tengok video yang saya telah hasilkan ni. Okey, jadi untuk hari ni latihan kita adalah mewujudkan daripada rupa menjadi bentuk. Menjadi bentuk. Sekarang ni kita akan menghasilkan bentuk-bentuk geometri, iaitu segi empat, bentuk bulat dan juga bentuk kon. Bentuk kon. Okey, tengok macam mana langkah demi langkah untuk step by step untuk menghasilkan rupa dan bentuk geometri dengan mengaplikasikan garisan yang pelbagai. Okey, kamu tengok contoh yang cikgu dah buat. Okey, yang pertama adalah ini adalah rupa. Rupa bulat. Circle. Rupa bulat. Yang kedua ni adalah ini segi empat. Okey, segi empat. Yang ketiga, rupa segi tiga ataupun rectangle, triangle. Okey. Jadi, pelajar, okey, ini okey. Macam mana daripada rupa kita nak menghasilkan bentuk? Kamu tengok tengok dengan teliti. Kalau step saya ajar, okey, untuk kita nak buat bentuk bulat, okey, kita perlu buat kotak box macam ni untuk kita buat penandaan supaya saiz bulatan kita tu sama. Ini sebagai panduan kamu sebagai panduan kamu untuk kamu nak bina bentuk bulat. Okey, bentuk sfera. Kemudian lepas kamu dapatkan bentuk yang kamu nak, sekarang ni rupa masih rupa, dia belum jadi bentuk. Okey, kamu padamkan kotak yang dijadikan panduan tu. Kamu padamkan, okey, supaya tak mengganggu proses kerja yang seterusnya. Jadi, selepas kamu padam, kamu okey, detailkan balik garisan rupa bulat tu Kamu detailkan balik garisan mana yang dah terpadam tu, kamu pekatkan balik gunakan pensel. Okey. Kemudian bentuk. Okey, untuk kita jadikan daripada rupa menjadi bentuk, kita kena tambahkan unsur jalinan supaya kita dapat timbulkan image daripada 2D kepada 3D. Okey, sekarang ni adalah proses kita nak dapatkan arah cahaya dan menentukan dekat mana bayang-bayang akan jatuh terang dan gelap objek. Okey, so sekarang cikgu akan tunjukkan kaedah untuk kita buat ini kita panggil sebagai jalinan. Okey, jalinan menggunakan aplikasi garisan condong. Tengok cikgu cikgu gunakan pensel. Cikgu gunakan aplikasi garisan condong untuk menimbulkan bentuk sfera. Okey, bentuk sfera.
Kalau kamu tengok, kalau kamu dapat lihat, uh, pada hujung sini kan, dia lebih, tone pensel tu dia lebih gelap berbanding pada kawasan permukaan hadapan dan tengah. Sebab cahaya dia jatuh pada kawasan yang sini. Jadi kawasan sekitar sini dia akan lebih cerah dan kawasan yang lebih jauh daripada cahaya akan lebih gelap. Okey. Ini adalah rupa dan bentuk yang pertama, bentuk sfera. Okey. Saya menggunakan pensel 2B pensel 2B. Jadi bahan yang diperlukan adalah kertas lukisan ataupun kertas A4 dan juga peralatannya adalah pensel 2B. Okey, sekarang ni objek yang kedua adalah rupa segi empat dan juga bentuk kubus. Kubus. Pelajar, tengok macam mana langkah step by step untuk cikgu nak buat daripada rupa segi empat menjadi bentuk kubus ataupun kuboid. Okey, step yang sama, kita tentukan arah bayang-bayang jatuh. Okey, shadow. Kemudian tengok cikgu tandakan bucu ke bucu, maksudnya itu adalah arah bayang-bayang yang akan jatuh sebab cahaya daripada sebelah sini. Sama, teknik yang sama, gunakan jalinan daripada aplikasi garisan. Yang ini garisan apa? Garisan melintang dan menegak. Garisan melintang dan menegak. Okey, nampak kawasan yang terlindung ni dia lebih gelap berbanding kawasan yang kawasan yang menerima cahaya. Okey, jadi kawasan terlindung akan mendapat tone yang lebih gelap, tone pensel lebih gelap. Okey, jadi cikgu ulang semula. Ini cikgu gunakan pensel 2B. Pensel 2B di atas kertas lukisan. Kalau kamu tak ada kertas lukisan, kamu boleh gunakan kertas A4. Tak ada kertas A4, pada buku latihan yang kamu ada dekat rumah pun kamu boleh gunakan. Okey. Kamu tengok perbezaan tone. Terang gelap, permukaan yang terlindung daripada cahaya matahari. Ini anak panah ni cahaya matahari. Dan bayang-bayang dia, ini adalah bayang-bayang yang jatuh. Dan kita akhir untuk dapatkan bentuk yang sempurna, kita kena kamu kena pekatkan, kamu kena detailkan garisan sudut-sudut objek ini supaya dapat bentuk yang sempurna. Okey, sekarang objek yang ketiga adalah segitiga. Kita akan menghasilkan bentuk cone. Bentuk cone. Cone ni apa? Cone yang macam bentuk aiskrim tu. Bentuk aiskrim. Jadi kita menggunakan rupa segitiga untuk menghasilkan bentuk cone. Okey, tengok macam mana langkah dia. Permula kita hasilkan rupa dan bentuk cone terlebih dahulu. Kemudian seperti biasa kita akan masukkan jalinan melalui aplikasi garisan. Pastikan tentukan arah cahaya. Jadi sekarang ni kawasan yang menerima cahaya dia akan lebih cerah berbanding kawasan yang terlindung.
Yang ini cikgu gunakan garisan condong. Garisan condong Garisan condong. Okey, tengok perbezaan tone daripada cerah ke gelap. Cikgu ulang semula. Menggunakan pensel 2B, aplikasi garisan condong. Okey, ini adalah arah bayang-bayang yang jatuh. Dia bayang-bayang ni dia mengikut bentuk objek. Kalau objek tu sfera, bayang-bayang dia akan jadi bentuk sfera lah, bentuk bulat. Kalau dia segi empat, bayang-bayang akan jatuh bentuk dia segi empat. Jadi ini cikgu tengah buat bayang-bayang bagi objek kon ni. Okey. Dan cikgu akhirkan dengan signature, tanda tangan. Okey. Selesai 3 objek. Jadi inilah untuk latihan untuk hari ini. Kita nak buat, kita dah masuk bentuk tajuk bentuk dan jalinan. Okey, bentuk dan jalinan. Hari ini kita masuk tajuk bentuk dan jalinan. Okey, untuk dia punya penerangan, kamu boleh ke muka surat 6, kamu tengok apa maksud bentuk dan jalinan. Okey, bentuk dia lebih kepada 3D objek 3D. Sebagai contoh, tadi saya tunjukkan beza bentuk dengan rupa. Rupa ni hanya objek luaran. Sebagai kalau buah apple ni, luaran dia adalah rupa apa? Rupa bulat kan? Rupa bentuk bulat, rupa bulat. Kemudian untuk jadikan dia bentuk, kena tambahkan jalinan supaya daripada bentuk dia mendapat dia terhasilnya daripada rupa menjadi bentuk melalui aplikasi jalinan pensel. Ini bentuk geometri. Bunga ni bentuk organik. Bentuk kita boleh bahagikan kepada dua. Bentuk geometri. Geometri ni apa? Geometri ni ada bentuk yang ada sudut. Kita boleh kira sudut dia, contohnya apa? Segi 4, segi 3. Organik kita tak boleh nak ukur, kita tak boleh kira sudut dia. Contoh apa? Bentuk daun, bentuk awan, bentuk bunga. Bunga kan dia punya sudut tak boleh dikira kan. Jalinan adalah kesan sifat permukaan. Contoh tayar kereta. Okey. Tayar kereta dia ada bunga pada tayar kan. Jadi bunga pada tayar itu adalah jalinan. Apa tujuan jalinan? Tujuan jalinan kalau untuk tayar kereta untuk mencengkam kan, supaya permukaan ataupun supaya bila kereta bergerak, kereta tak pergerakan tayarnya tak licin. Sebab tu ada bunga tayar kan. Kemudian kalau kamu tengok pada contoh kat buku teks ni adalah ini adalah bentuk buah nanas. Okey. Kenapa macam mana kita nak nampak dia buah nanas? Kena ada jalinan, duri-duri dan daun pada nanas ni. Okey. Okey, jadi ini adalah tajuk yang kita belajar pada hari ini, bentuk dan jalinan. Dan aktivitinya adalah kamu kena buat ini objek ni dia. Ini aktiviti yang kamu kena buat hari ini. Ini rupa
dan bentuk objek geometri. Okey, hari ni ni objek aktiviti dia. Okey, jadi pelajar, itu saja penerangan saya untuk hari ni. Seperti biasa, kamu cuba buat dan nanti kamu ambil gambar, hantar dalam grup WhatsApp peralihan, grup WhatsApp PSV peralihan. Jadi jika ada sebarang masalah, kamu boleh tanya saya, boleh message saya ataupun Cikgu Nadia. Jadi itu saja untuk hari ini pelajar. Kita berjumpa lagi untuk kelas yang berikutnya. Sekian, selamat mencuba dan terima kasih.